Hai, Assalamualaikum guys. Okay, so depan korang ni ialah Waisuku V2. Enjin dia masih bersih lagi, motor masih baru lagi. Baru lagi kot. Entahlah. So motor ni aku buka blok dengan head. Aku buka belah clutch ni. Sebabnya hari tu dia kata nak tukar piston, spring valve dengan cam. 3 biji tu je. Lepas tu okey, dia bagi piston pit stop. Tapi aku cakap dalam sepanjang pengalaman aku tukar Waisuku, tukar piston dome tapi pakai blok standard, aku rasa untuk menyayangi blok standard tu seeloknya janganlah. Sebab kita tak tahu dia punya fit macam mana apa semua. Kalau dia fit sangat, blok standard tu kita tak boleh nak polish. Sebab dia ada lapisan diasil yang warna kelabu tu. Itulah lapisan diasil tu. Dia menguatkan, dia menahan keseran-keseran. So kalau dia punya geseran rabak sangat, lama-lama lapisan diasil tu terhakis dan calah. Dah pernah kena. So seeloknya aku cakap, owner ada cakap, ingatkan nak pakai blok seramik tu yang 57. Aku cakap, belilah yang 57 tu. Sayang kalau blok standard kita pasang-pasang calor kan. Aku pun yakin ramai orang yang dah kena kan. Pakai piston dome, tak ingatlah jenama apa dia cakap. Calor. Piston dome macam ni. Ini dome dia tak adalah tinggi sangat rasanya. Pit stop ni tak adalah tinggi sangat. Tinggilah juga. Tapi tak adalah tinggi sangat, tapi tinggilah juga. Okay. So owner dia cakap memang nak beli blok tu. Okay, aku pun tunggulah. Katanya hari ni nak hantar blok tu. Kita hantar lagi lah. Lepas tu bahagian clutch ni, okay, kita tengok dia punya barang-barang lah. Bahagian clutch ni tukar clutch plate. Dia nak, ni aku tak galakkan dipakai sebab ramai orang condemn plug coil plug terbaki ni. Tapi tak tahulah kalau terbaki dah improve, tapi seeloknya jangan pakai dululah. Kita pakai standard dulu. Okay. Lepas tu oil pump terbaki ni tak ada masalah pun, aku rasa boleh pakai. Oil pump terbaki yang racing kan, block standard je. Lepas tu dia punya manual tensioner yang Waisuku punya. Bagi aku kalau macam kita tak jack, kita setakat main spec 63 ke bawah ni, pakai tak perlu sangat pun tak apa manual tensioner ni kan. Kita pakai tensioner auto pun dah okey dah. Tapi kalau dah 65 jack rod apa semua, tensioner manual lah cerita dia. Okey. Lepas tu ni satu lagi. Ini adalah primary gear. Primary gear LC New 23T. LC New ni sama dengan dia sama dengan Waisuku lah, boleh masuk lah. Okey. Dia boleh masuk. Sama je. Ni dia punya tapak sama je. Cuma gigi dia ni kita kira lah nanti dia kurang berapa mata kan. Lepas tu hyper clutch biji. Itulah ni bahagian clutch ni, nak tukar oil pump dengan hyper clutch dengan primary gear. Lepas tu kita tengoklah macam mana nanti motor ni aku akan dyno kan. Kita naik dyno, kita tune ECU pakai Red Leo. So aku nak pasang-pasang dulu, nanti kita tengok dah siap pasang macam mana motor ni dan sebagainya. Okay. Gerak lep apa je. Alright guys, so kita dah pasang kan primary gear dengan oil pump dengan hyper clutch ni. Okay, kita sembang sikit pasal primary gear ni. Primary gear ni dia yang asalnya ialah 24T.
And 24. Lepas tu dikurangkan satu mata jadi 23T. Sekarang ni yang kita pasang ni ialah 23T. Yang atas ni aku tak ingat berapa T. Aku tak ingat lah. Ada aku kira itu kan. Tak ingat lah berapa T. Tak kira pula tadi. So dia ibaratkan yang depan ni dia direct daripada crankshaft, dan daripada gear ni lah dia transfer pergi dekat gearbox ataupun pergi dekat clutch dulu. Lepas tu clutch ni kawal, bila clutch ni engage, gearbox jalan lah. Dia ikut dia punya power yang dia alurkan kepada ni lah. Apa aku nak cakap ni susah betul, tak ada dia punya istilah-istilah yang betul tu. Okay. So bila kita tukar primary gear ni, dia akan effect ratio di setiap gear. Okay. Gear ratio tu sama je, cuma gear ratio, boleh dikatakan final gear ratio tu dia akan berbeza. Bila kita kira ratio daripada apa orang panggil, daripada primary dengan drive ni, primary dengan drive ni, apa primary gear drive ke, aku tak ingat lah dia punya tu. Tapi yang daripada clutch ni ke sprocket ni, dia punya ratio sama je, tak berubah pun. Cuma yang berubahnya ialah ratio daripada putaran enjin ni pergi ke gearbox, pergi ke sprocket. Bila satu ni dah berubah, yang lain semua akan berubah. So sprocket pun akan kita kena set balik nanti. Okay. So ada orang cakap tukar primary gear confirm enjin ringan ke apa semua. Dia bukan ringan, dia kita ubah dia punya ratio sebenarnya, kan? Kiranya kalau kita macam kita tak puas hati dengan ratio daripada enjin ni pergi ke gearbox, kita tak puas hati dengan ratio tu, kita nak tambah ratio tu, nak bagi enjin gerak lagi laju untuk menggerakkan gearbox ni. Apalah, kalau korang tak ada basic ratio ni, nisbah enjin ni, memang susah nak faham lah cerita dia. Tapi aku ada buat video aku kira apa efek kalau kita tukar primary gear dekat gearbox standard, dekat gearbox racing dan sebagainya. Apa efek dia sampailah dekat sprocket belakang ni. Kalau korang rajin, korang tengok video tu. Tapi video ni aku malah nak terang-terang pasal primary gear ni. Senang cerita, kita punya conclusion, kita tukar primary gear ni daripada 24T kepada 23T, ratio daripada enjin ke sprocket belakang ni di setiap gear akan berubah. So kita kena set sprocket. Okay. Kita kena set sprocket. Macam mana dia berubah tu korang try lah sendiri. Korang try sendiri, rasa sendiri. Tapi yang boleh dikatakan yang pastinya ialah gear akan jadi setiap gear tu akan jadi pendek. Macam gear 1 ke gear 2 tu ya akan pendek. So kalau kita main pula gearbox, kita dekatkan lagi dia punya ratio gearbox, dan setiap gear tu akan jadi pendek. So ada orang cakap kalau main primary ni dengan sekali main gearbox, dia akan susah nak set sprocket katanya lah. Tapi aku tak ada hal sangat pun, kan? Barang-barang owner beli, aku pasang je, laju tak laju suka hatilah. Okay. So kita akan proceed kepada head block. Tengah tunggu block tak sampai lagi, tapi tak apalah kalau tak sempat sampai hari ni, kita tunggu esok lah cerita dia. Okay. Gang. So blok dia blok terbaki. Owner beli blok terbaki rupanya. Alright. So jom kita tengok blok dia. Blok dia bukan blok seramik lah, blok dia blok alloy. Blok alloy tapi piston dome lah. Okay. Nampak piston dome terbaki. So aku rasa aku nak kira CR dulu, nak tengok dia dapat berapa CR dia. Lepas tu kita akan pasang lah ikut CR. Aku rasa nak set CR 13. Nak set 13 CR dia. Kalau dapat 13 dengan cam ESR 1, aku rasa insyaAllah dapat power.
Tapi exhaust dia ni masih standard. Tapi aku rasa exhaust standard mungkin okey kot, boleh dapat power kot, insya-Allah lah. Kita tengoklah nanti macam mana. Aku nak kira CR dulu, okey? Nanti aku bagi tahu aku dapat apa. Alright guys, so aku dah kira aku set piston deck 2.0 dan campur gasket 0.5. So aku set 2.5. Sebab apa? Sebab aku set bagi dia punya ni sekata dengan ni. Dia punya bonggol ni sekata dengan ni. Sebab kita nak kira isi padu dia. Dan kalau bonggol ni terbonjol macam tu, kita tak dapat nak kira isi padu betul-betul lah. So aku set 2.5 dulu. And then aku kira isi padu atas ni dengan head. Kita dapat 16.6. 16.6. Macam tu, 16.6. So berdasarkan 16.6 ni asal tekak aku rasa gatal. Berdasarkan 16.6 ni kita dapat CR 10 sahaja. Okay, CR 10. So untuk kita dapatkan CR 12 pula, CR 13, kita akan kurangkan dia punya piston deck ni. Cara dia korang macam ni, piston 57 kan. Cara dia nak kira 57 darab 57 bahagi 4000 darab 3.142. Darab pi. Pi tu ialah 3.142 ataupun 22 per 7. Macam tu. Tapi aku biasanya pakai 3.142 lah. So bila kau kira tu 57 darab 57 bahagi 4000 darab 3.142, korang akan dapat isi padu di setiap piston deck 1 mm. Kiranya kalau korang turunkan piston ni 1 mm, korang akan tambah isi padu sebanyak yang tersebut itu. Isi padu dia kita dapat ialah 2 point berapa tadi? 2.56 tak ingat lah. 2.53 macam tu lah, 2.5 macam tu lah. Lepas tu setiap gasket kertas 0.5 mm. So biasanya aku akan bahagi 2. Dapatlah 1.28 macam tu. Aku bahagi 2. So di setiap piston deck 0.5 mm, isi padu kalau kita turunkan piston deck ni, isi padu akan bertambah 1.28. Kalau kita naikkan piston ni ke atas, kita naikkan sebanyak 1 mm contohnya. Kita naikkan sampai timbul benda ni, dan dia punya timbul ni akan kurangkan isi padu head tu kan. Tak apa, sebab memang kita kira sekali dengan sekali isi padu head tu. So bila kita naikkan 0.5 mm, mula-mula aku kira, aku naikkan untuk mendapatkan CR 13 tu, aku kena dapat isi padu 12.48. 12.48 sahaja daripada 16.6 ni. So aku kena naikkan 0.5 mm sebanyak 3 kali untuk dapatkan isi padu 12 point lebih tu. Tapi aku hanya dapat 12.78. Dia tak dapat 12.48. Aku dapat 12.78. So aku assume berdasarkan kita punya piston deck 1 mm, sebab kita 3 kali kita naikkan 0.5 mm tadi. So 3 kali jadi 1.5 mm lah. 2.5 tolak 1.5 jadi 1 mm. So 1 mm tu kita tolak pula dengan gasket head 0.5 mm, jadilah 0.5 mm sahaja. So piston deck yang kita akan set ialah 0.5 mm sahaja. CR dia tak sampai 13 tapi lebih daripada 12.5. So aku assume dalam 12.7, 12.8 macam tu je, ataupun 12.9. Macam itulah. Okay, so bagi aku CR tu mencukupi untuk spek ni.
Dan conclusion dia, piston deck ni kita akan set 0.5 mm sahaja. Ini cara aku set CR. Ini cara aku set CR. Ada orang dia pasang head block dulu. Dia pasang head block, macam dia takupkan macam ni. Dia takupkan macam ni. Lepas tu barulah dia masukkan CR ni dekat plug ni. Aku tak buat macam tu. Sebab apa? Sebab plug ni aku tak tahu. Sebab dalam plug ni saja dah berapa ml. Kan? Kalau korang tengok kan, ni aku letak ni kan. Kita letak dalam plug tak stabil lah pula. Kita letak kat plug ni 16.6 kita tolak nanti. Dah berapa dah tu? Dia dah banyak dah masuk dekat bahagian plug ni. Plug ni bukan yang timbul betul-betul kan. So wajib, aku rasa boleh dikatakan wajib untuk kita letak plug ni untuk kira CR yang betul-betul. Satu lagi, ada yang paling tepat ialah kita tampal cermin dekat atas ni, dekat permukaan ni. Lepas tu cermin tu kita buat lubang, kita letaklah apa cecair pun sekali sampailah lubang tu penuh. Sampailah seluruh ni penuh. Itu lagi tepat daripada ni. Yang ni mungkin ada error 0. berapa sekian. Mungkin error dalam 0.2, 0.3 macam tu. Tapi tak apa. Asalkan kita dapat nilai yang boleh dikatakan kita boleh bundarkan. Okay? So aku akan set piston deck ni 0.5 sahaja. Kita tengok nanti, kita try letak gasket, kita tengok dapat berapa. Lepas tu kita akan pasang kan, tak nak cerita banyak okay. So jom. Okay, so kita letak gasket sekeping. Dan gasket ni 0.5. Sepatutnya kita pakai 0.2 something lah kan, 0.2 ataupun 0.3. Sebab sekarang ni piston deck dia ialah 1.2 mm. 1.2 mm guys. Lepas tu gasket, kita pakai gasket besi ni. Gasket besi ni 0.2 je. 0.2 atau 0.3 lah. 0.2 ni rasanya. 0.2. So piston deck dia jadi 1.4 something. So nak dapat CR13 memang tak dapat lah. Kecuali kita buang gasket ni, memang kita akan dapat lah. Tapi tak dapat. Aku tak nak pakai gasket je bawah ni. Aku nak pakai gasket kertas kat. So kita try CR12 lah, 12.5. And aku kira-kira berdasarkan ni dapat 12.5 sahaja. So kita tengok nanti macam mana power dia. Adakah kita kena letak CR lagi tinggi untuk dapat power, ataupun CR 12.5 dah mencukupi. Sebab Y suku, CR standard dia hanyalah 10.9 tak silap. Tak ingat lah kan, tak sampai 11 pun rasanya Y suku. So aku rasa CR 12.5 ok kot. Okay, kita try dulu macam mana. Aku pun memang nak mencari spek PNP. Kita try dulu macam mana. Okay. Aku jarang-jarang main Y suku kan. So apa salahnya aku mengkaji sikit. Okay. So jom kita pasang terus guys. So kita dah pasang head block. Tepet aku pasang. Ni dia punya manual tension ni kena pakai yang LC punya. So ok lah, ngam lah. Okay. Dia beli yang Y suku tapi tak guna dah blok asal ni. Yang blok terbaki ni cutting LC. So tak apalah. Tepet kita set macam biasa. Intake 0.10, exhaust aku pakai 0.13. Dulu aku pakai 0.15 kan. Sekarang aku pakai 0.13 dah. So kita akan pasang cover apa semua dan kita akan try start lah. Tengok macam mana kan. Enjin senyap, kita akan proceed. Kita akan naik dyno. So dyno tu next video lah. Okay, video kali ni memang
kita bagi siap pasang lah. Okay. Hi guys. So tibalah masa untuk kita menyetat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, enjin senyap. Cuma dia punya timing sangat-sangat perlahan. So nanti kita naik dyno, kita tune lah dia punya timing ke, minyak ke apa ke. Suka hatilah, ikutlah tuner tu buat apa kan. Tapi overall motor sihat. Okay. So nanti kita pasang apa dia apa semua tu lah. Itu nantilah pasang. Okay. So video sampai sini je. InsyaAllah next video aku akan review lah apa dia punya improvement, horsepower ke apa ke. Ni biasa je, basic je ni kan. Piston block sekali lah. Piston yang betulnya. And piston dome dia tu pun tak adalah betul-betul tinggi sangat. Dia dome sebab CR kita dapat 12.5 macam tu je, 12.4 macam tu je. So tu je, exhaust pun standard lagi kan. Injector apa semua standard lagi. Benda tu je. Cuma clutch dia kan. Clutch pakai hyper clutch. Lepas tu primary gear tu kita tengoklah nanti apa improvement yang motor ni dah buat. Okay. Aku pasang lah ni. Barang-barang semua customer beli kan. So video sampai sini je. EFI ada F2. Korang relax dulu kan. EFI tu nanti aku akan carilah dia punya bunyi, dia punya batang oil pump tu banyak kan. Banyak orang suggest dekat video aku. Tak apa, aku memang ambil korang punya suggestion tu. Okay. Aku memang suka orang bagi-bagi pendapat, orang bagi nasihat ni. Kadang-kadang aku betul, kadang-kadang aku salah kan. Bila aku salah tu ada orang tegur, aku ambil teguran tu. Okay. So video sampai sini je. Korang jangan lupa like, share, komen, subscribe dan subscribe. Okay. So video sampai sini je. Kau jangan lupa like. Apa ni? So bye bye. Pening